Hai semua, selamat pagi. Untuk hari ini, kita akan masuk dalam bab yang baru, yaitu bab 9, Pertempatan di Malaysia. Jadi dalam bab ini, kamu akan belajar beberapa subtopik kecil. Yang pertama, jenis pertempatan di Malaysia. Yang kedua, pola pertempatan di Malaysia. Dan yang terakhir, fungsi pertempatan bandar dan juga luar bandar. Tapi yang tiga ini kamu akan belajar pada minggu hadapan. Jadi untuk hari ini kita akan fokus kepada dua subtopik ini, yaitu jenis pertempatan di Malaysia dan juga pola pertempatan di Malaysia. Apa itu jenis pertempatan ataupun apa jenis pertempatan yang terdapat di Malaysia? Dia terbahagi kepada dua, satu pertempatan bandar dan yang kedua adalah pertempatan luar bandar. Jadi kita berkenalan dahulu kepada pertempatan bandar. Apa itu pertempatan bandar? Pertempatan bandar merupakan kawasan pertempatan yang mempunyai jumlah penduduk yang padat. Sebelum ni kamu sudah belajar jenis jumlah penduduk yang terdapat di Malaysia, iaitu padat, jarang dan juga sederhana padat. Jadi pertempatan padat ini dia merujuk kepada penduduk yang ramai, yang padat. Apa ciri-ciri pertempatan bandar di Malaysia? Dia merupakan jumlah penduduk melebihi 10,000 orang penduduk. Yang kedua, mempunyai kemudahan asas yang pelbagai. Maksud pelbagai di sini bukan satu. Okey, maksudnya pelbagai kemudahan asas seperti elektrik, telekomunikasi, line, jalan raya, sekolah, universiti, itu maksudnya kemudahan asas. Yang ketiga, kawasan kediaman berciri moden. Maksudnya moden di sini bukan seperti kampung. Dan yang keempat, kegiatan ekonomi yang dijalankan di kawasan bandar adalah seperti perindustrian, perniagaan, pembinaan, pentadbiran dan juga perkhidmatan. Okey, jadi ini adalah ciri-ciri pertempatan di kawasan bandar di Malaysia. Kita tengok kepada pertempatan luar bandar. Tadi pertempatan bandar dia merupakan kawasan yang mempunyai padat penduduk. Kawasan pertempatan luar bandar merupakan kawasan pertempatan yang mempunyai kepadatan penduduk yang rendah, yang kurang sedikit ataupun kurang banyak daripada kawasan bandar tadi. Okey, kita tengok ciri-ciri pertempatan luar bandar. Jumlah penduduk kurang 10,000 orang. Tadi bandar lebih. Sekarang pertempatan luar bandar jumlah penduduk kurang 10,000 orang. Mempunyai kemudahan asas yang minimum. Okey. Tadi pertempatan bandar kemudahan asas pelbagai. Luar bandar minimum, maksudnya yang lebih sedikit berbanding kawasan bandar. Kawasan kediaman sederhana dan berciri tradisional, dan antara kegiatan ekonomi yang dijalankan adalah seperti pertanian, industri desa dan juga penternakan. Jadi dalam arti kata yang lain, pertempatan luar bandar ini adalah kawasan-kawasan kampung ataupun kawasan-kawasan yang jauh daripada bandar, yang tidak terletak di dalam bandar. Okey, boleh faham? Jadi sekarang kamu sudah belajar dua jenis pertempatan yang terdapat di Malaysia, bandar dan juga luar bandar. Sekarang kita tengok kepada pola pertempatan di Malaysia. Okey, sekarang apa maksud pola pertempatan? Mungkin ada yang kamu baru pertama kali dengar. Okey, apa itu pola pertempatan? Merupakan corak atau reka bentuk susunan kawasan kediaman manusia di sesuatu tempat atau kawasan. Maksudnya sesuatu kawasan itu apa reka bentuk dia? Macam mana rumah itu disusun? Okey, adakah dia berselerak ataupun dia tersusun rapi? Jadi kita akan belajar, dan terdapat 4 pola pertempatan yang terdapat di Malaysia. Pertempatan berpusat, pertempatan berkelompok, pertempatan berjajar dan juga pertempatan berselerak. Kita akan tengok satu-satu ya.
Oke, ini adalah pola-pola petempatan. Pola petempatan berselera maksudnya yang kawasan perumahan ataupun kawasan tempat tinggal itu dia punya rumah-rumah ataupun kawasan rumah adalah berselera. Ini berjajar. Berjajar maksudnya dia berbaris. Pola petempatan berpusat maksudnya tertumpu di sesuatu kawasan dan pola pertempatan berkelompok. Kelompoklah secara kelompok. Oke, kita tengok kepada satu-satu. Oke, kita pergi yang pertama, petempatan berpusat. Ciri petempatan berpusat adalah rumah yang dibina rapat di sesuatu kawasan tumpuan. Biasanya petempatan berpusat ini dia di kawasan tengah bandar ataupun ibu kota. Penduduk terdapat di persimpangan jalan raya dan atau taman perumahan. Contoh petempatan di Bandar Tun Razak di Kuala Lumpur dan terdapat kemudahan seperti rumah ibadat, pelabuhan, pusat perniagaan. Inilah macam cikgu cakap tadi, dia berpusat. Ada sesuatu yang menarik di kawasan itu yang menyebabkan mereka mau tinggal di kawasan tersebut. Contohnya di kawasan sini adanya pusat membeli belah, adanya sistem pengangkutan yang bagus, jadi mereka lebih tertumpu di kawasan sini, berpusat. Oke, itu yang pertama. Itu pola petempatan yang pertama. Pola petempatan yang kedua adalah petempatan berkelompok. Dalam arti kata lain, petempatan berkelompok ini adalah secara berkelompok. Tengok macam dalam gambar raja ni. Susun atur rumah adalah secara berkelompok dan terancang di sesuatu kawasan rancangan pembangunan tanah. Persekutuan, contohnya di kawasan Felda. Okey, kalau kamu tengok siapa yang tinggal di kawasan Felda, dia akan nampaklah petempatan yang dibina adalah secara berkelompok. Maksudnya di satu kawasan, contoh di Felda Utara. Ada lagi di Felda Selatan. Okey, itu adalah petempatan berkelompok. Petempatan yang ketiga adalah petempatan berjajar. Berjajar maksudnya dia berbaris ataupun sebaris dibina. Rumah dibina sepanjang jalan raya atau pantai. Tengok, dia dibina secara lurus. Tidak seperti yang lain tadi berkelompok kan? Kelihatan tersusun secara deretan dan hampir seragam. Di kawasan pinggir laut atau sepanjang sungai seperti Sungai Rajang di Sarawak, Pantai Kuala Besut di Terengganu. Dan last sekali petempatan adalah petempatan berselera. Okey, maksudnya berselera di sini dia berhambur. Dalam bahasa kampung dia adalah berhambur. Rumah dibina secara berselera dan berjauhan antara satu sama lain. Kelihatan bertaburan. Biasanya kawasan kampung, kebun kecil, getah dan sayur. Okey, biasanya ini di kawasan-kawasan estate ataupun kawasan-kawasan kelapa sawit. Okey, dorang buat rumah, satu rumah di bahagian utara, satu rumah di bahagian selatan. Biasanya dia di kawasan estate ataupun kawasan-kawasan ladang. Okey, jadi untuk hari ini kamu sudah pun belajar berkaitan dengan dua perkara. Petempatan di Malaysia terbahagi kepada dua, petempatan bandar, luar bandar. Dan pola petempatan terbahagi kepada 4, iaitu pola petempatan berpusat, berkelompok, berjajar dan juga berselera. Jadi untuk hari ini itu sahaja yang kita belajar dan latihan akan menyusul dalam grup dan kita akan jumpa pada kelas akan datang. Okey, bye.